berbahagian, Doktor Jabatan, warga kerja serta warga kota Majlis Bandaraya Johor Bahru yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat Allah kerana dengan izin dan limpah kurniaannya dapat kita berkumpul bersama-sama dalam program pembudayaan Al-Quran dan Tazkirah pada hari Khamis 12 Januari bagi tahun 2023. Sebelum kita memulakan majlis kita pada pagi yang mulia ini, marilah kita sama-sama mengalunkan bacaan selawat tafrijiyah dan juga Asma'ullahul Husna yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Tuan Haji Salih. Majlis dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-qurabu wa tuqada bihi al-hawaiju wa tudalu bihi al-raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqa amamu biwajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin ونفس بعدده كل معلوم له اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل وسلم وبارك عليه نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر
الخالق البارئ المصور الغفار القهار وهاب الرزاق الفتاه العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحصيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر تواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار نافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kita akan menyambung bacaan Al-Quran dan terjemahan dalam surah Ali Imran ayat 181 hingga 186 yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz Habib Noh bin Cik Husin. Majlis dengan penuh takzimnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, insyaAllah kita akan
membaca surah Ali Imran ayat 181 sehingga 186. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق. سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق. ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ونقول ذوقوا عذاب الحريق. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang-orang yakni Yahudi yang mengatakan bahawasanya Allah miskin dan kami ialah orang-orang yang kaya. Kami yakni Allah akan menuliskan perkataan mereka itu dan perbuatan mereka membunuh nabi-nabi dengan tidak ada alasan yang membenarkannya. Dan kami akan katakan kepada mereka, rasalah kamu azab seksa yang sentiasa membakar. Dzalika bima qaddamat aydikum. Dzalika bima qaddamat aydikum. Wa anna Allaha laysa bizallamin. Wa anna Allaha laysa bizallamin lil'abid. Wa anna Allaha laysa bizallamin lil'abid. Azab seksa yang demikian itu ialah disebabkan perbuatan yang telah dilakukan oleh tangan kamu sendiri. Dan ingatlah, sesungguhnya Allah tidak sekali-kali berlaku zalim kepada hamba-hambanya. Alladzina qalu inna Allaha ahida ilayna alla nu'mina li rasulin hatta. Alladzina qalu عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. حتى
تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين وبالذي قلتم فلم فتلتموهم إن كنتم صادقين. Orang-orang yakni Yahudi itulah yang berkata, sebenarnya Allah telah perintahkan kami supaya kami jangan beriman kepada seseorang Rasul sehingga ia membawa kepada kami korban yang dimakan api. Katakanlah yakni wahai Muhammad, sesungguhnya telah datang kepada kamu beberapa Rasul dahulu daripadaku dengan membawa keterangan-keterangan, yakni mukjizat yang nyata dan dengan korban yang kamu katakan itu. Maka mengapa kamu membunuh mereka jika kamu orang-orang yang benar, yakni dalam apa yang kamu dakwakan itu? فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. Oleh itu, jika mereka mendustakanmu yakni wahai Muhammad, maka janganlah engkau berduka cita, kerana sesungguhnya rasul-rasul yang terdahulu daripadamu telah didustakan juga. Mereka telah membawa keterangan-keterangan yakni mukjizat yang nyata dan kitab-kitab yakni nasihat pengajaran serta kitab syariat yang terang jelas. Kullu nafsin dha'iqatul maut Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah wa innama توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasai mati, dan bahawasanya pada hari kiamat sahajalah akan disempurnakan balasan kamu. Ketika itu sesiapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke syurga, maka sesungguhnya ia telah berjaya. Dan ingatlah bahawa kehidupan di dunia ini, yakni meliputi segala kemewahannya dan pangkat kebesarannya,
tidak lain hanyalah kesenangan bagi orang-orang yang terpedaya. Latublawunna fi amwalikum wa anfusikum. لتبلغن في أموالكم وأنفسكم وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. Demi sesungguhnya kamu akan diuji pada harta benda dan diri kamu, dan demi sesungguhnya kamu akan mendengar dari orang-orang yang telah diberikan kitab dahulu daripada kamu dan orang-orang yang musyrik banyak, yakni tuduhan-tuduhan dan cacian yang menyakitkan hati. Dalam pada itu, jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu adalah dari perkara-perkara yang dikehendaki, diambil berat, yakni melakukannya. Sadaqallahul Azim. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعل لنا حجتين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang berusaha Tuan Haji Miswan bin Yunus, Setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru, ketua-ketua jabatan dan seluruh warga kerja MBJB yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan hidayah taufik daripada Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita berada dalam satu majlis, dalam satu program, tidak lain tidak bukan adalah untuk
mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam surah Al-Imran yang kita bacakan tadi dimulakan pada ayat 181, yang mana disebutkan antara ayat yang ada pada ayat tersebut iaitu ucapan yang mengatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala ini faqir dan kami kaya. Innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Maka disebutkan dalam kitab Tafsir Al-Azhar Profesor Dr. Hamka rahimallahu ta'ala, maka disebutkan berkenaan persoalan yang ditimbulkan oleh seorang Yahudi, yang mana dia berbalik pada ayat Allah Subhanahu wa ta'ala surah Al-Baqarah ayat 245, yang mana Allah sebut man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Siapakah orangnya yang mahu memberikan pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik supaya Allah melipat gandakan lagi balasannya dengan berganda-ganda. Maka Yahudi berkata seolah-olah Allah perlukan rezeki daripada kita. Maka ayat ini tuan-tuan sebenarnya bukanlah satu ayat yang menceritakan Allah itu fakir, tetapi sebagai satu persoalan kepada kita. Sebenarnya siapakah yang kaya? Siapakah yang maha kaya? Maka tidak lain tidak bukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila mana kita yakin, bila mana kita sedar Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha kaya, maka kita akan selalu minta kepada Allah. Kita kalau nak minta kepada seseorang, kita akan minta kepada seorang yang lebih daripada kita. Andai kata kita nak minta duit, kita akan pergi kepada orang banyak duit. Kita akan pergi kepada bank. Kita akan pergi kepada kawan-kawan kita yang kaya-kaya untuk kita minta. Walaupun pemurahnya dia tetap akan ada limit. Dia tetap akan ada batasan. Pemurahnya dia sampai satu masa dia tak boleh tolong. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kaya, mintalah tuan-tuan, Allah suka kepada hamba-Nya yang meminta kepadanya. Maka disebutkan tuan-tuan bagaimana satu kisah seorang sahabat bernama Sayyiduna Khalid bin Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu. Dia ini masuk Islam ketika mana ayah dia lawan Islam. Ayah dia bernama Sa'id ibn Al-As ibn Umayyah, seorang yang menzahirkan penentangan kepada Nabi. Bahkan disebut kepada Abu Jahal, disebut kepada Umayyah bin Khalaf, kalau kalian tak lawan Muhammad, aku sendiri yang akan lawan Muhammad. Allah takdirkan anak dia Khalid bin Sa'id masuk Islam. Sebelum bila mana dia masuk Islam tuan-tuan, ayah dia panggil dia. Ayah dia kata kepada Khalid, wahai Khalid, tinggalkanlah Islam, dustakanlah apa yang dibawa oleh Muhammad. Kata anak dia tuan-tuan, kata Sayyiduna Khalid, aku tidak akan meninggalkan ajaran yang dibawa oleh Muhammad. Maka ayah dia bertekad, kalaulah kamu tak nak tinggalkan agama kamu, maka aku haramkan rezekiku untuk kamu. Mana kata aku takkan bagi kamu makan. Apa kata Khalid bin Sa'id? Ini cerita bab makan. Yang mudah orang terpengaruh bila mana bab makan. Mudah untuk didakwah, untuk diajak bila mana melibatkan makanan. Bila mana ayah dia kata tak nak bagi makan, apa kata Khalid bin Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu? Itu lebih mudah untuk aku, kerana aku tidak menunggu rezeki daripada kamu. Kerana yang bagi rezeki kepada aku, bahkan kepada kamu, adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk. Allah Subhanahu wa taala tidak minta rezeki kepada kita, daripada kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala yang bagi rezeki kepada kita. Ucapan ini adalah ucapan Khalid bin Sa'id, yang dia kata dekat ayah dia bahawa Allah yang bagi rezeki. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, Sayyiduna Khalid baru sahaja masuk Islam, tapi dengan kesan tarbiyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia yakin bahawa rezeki itu datang daripada Allah. Kita tuan-tuan yang sudah lama Islam, yang dah berulang kali disebutkan kepada kita, Allah lah yang memberikan rezeki kepada kita. Namun kadang-kadang manusia lupa, kadang-kadang manusia lalai, sanggup mengambil yang haram semata-mata atas alasan untuk mencari rezeki. Ada manusia sanggup berbohong, sanggup menipu semata-mata nak tambah harta, sedangkan dia lupa yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini antara intipati yang saya nak kongsikan pada pagi ini. Bahkan dalam ayat yang kita baca, yang mana tuan-tuan pada ayat yang ke-182, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa tentang balasan siksaan api neraka itu adalah disebabkan dosa tangan-tangan kamu. Tuan-tuan, kerja buat kita dekat dunia tuan-tuan, ia bukanlah berhenti semata-mata di dunia, bahkan akan mendapat balasan daripada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita buat. Dan dosa-dosa yang kadang-kadang menjadi normalisasi, dosa-dosa yang menjadi kebiasaan dalam hidup, antaranya melibatkan tangan kita pada zaman sekarang adalah tulisan-tulisan kita. Apa yang kita tulis di media sosial, sama ada di Instagramnya, video yang kita buat di TikToknya, Facebooknya, Whatsappnya, ia semua adalah catatan yang kita buat, yang akhirnya akan mendapat balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, dalam kehidupan kita tak semua benda patut kita terlibat, terutamanya melibatkan rumah tangga orang lain. Kadang kita pening kepala, kita sibuk memikirkan rumah tangga orang lain, sedangkan bukan kerja buat kita. Bahkan kadang-kadang kita seronok buat kesimpulan, kita rasa tak patut dah macam ni, kita tak tahu hal sebenar. Sedangkan tuan-tuan disebutkan ayat-ayat yang menceritakan tentang talak, Allah Subhanahu wa taala ulang bahawa Allah Maha mengetahui. Kita hanya boleh baca berita ini, berita ini, tapi kita tak tahu hal sebenar. Hati-hati, kerana kita bimbang. Di saat orang lain masalah, kita menambah dosa, kita menambah perisa, kita buat kesimpulan patut macam ni, tak patut lagi macam ni. Ni tuan-tuan, hati-hati. Ia bukan kerja buat kita untuk kita buat analisis, untuk buat kesimpulan, untuk menyatakan yang ni salah, yang ni betul. Ia bukan kerja buat kita. Sebagai orang beriman, maka doalah kebaikan. Mudah-mudahan Allah memberi kebaikan kepada mereka. Bahkan disebutkan tuan-tuan, bila mana menyebut tentang api neraka, ini yang Nabi tarbiyah kepada sahabat. Mereka cukup bimbang bila mana disebutkan tentang api neraka. Kita kalau bicara tentang api neraka tuan-tuan, daripada kita kecil, hinggalah saat ini, kita dah selalu disebut-sebut tentang balasan api neraka. Tapi sejauh mana kita rasa takut, kita rasa nak jauhkan diri daripada api neraka? Sayyiduna Khalid bin Sa'id yang saya sebut tadi, dia tuan-tuan hasil tarbiyah Nabi, dia cukup takut dengan api neraka. Bila mana dia masuk Islam, ayah dia seksa dia, penjarakan 3 hari, tak bagi makan, tak bagi minum. Ayah dia lempar dia di tengah panas. Sampailah satu hari, saudara dia datang, wahai Khalid, sebutlah sesuatu kalimah yang menyebabkan ayah kamu meringankan beban kamu, meringankan siksaan kepada kamu.
Apa kata Khalid bin Sa'id? Apa yang aku lalui ini nak dibandingkan balasan api neraka, ianya lebih ringan. Apa maksudnya tuan-tuan? Kata Sayyidina Khalid, biarlah aku kena seksa dekat dunia semata-mata dapat menyelamatkan aku daripada azab api neraka. Sebab itu tuan-tuan, jangan pernah terlintas dalam diri kita, tak apalah kita kalau jahat macam mana pun, kalau masuk neraka pun nanti hujung masuk syurga juga. Hati-hati tuan-tuan. Memang orang beriman jaminannya adalah syurga, tapi tak boleh kita rasa tak apalah masuk neraka pun, yang penting hujung nanti masuk syurga. Jangan tuan-tuan. Sehari di akhirat menyamai 1000 tahun di dunia. Bayangkan tuan-tuan, kerja buat kita dekat dunia, andai kata sesuatu yang menguntungkan dunia tapi menyebabkan kita dihumban dalam api neraka, ia satu penyesalan yang tak berkesudahan. Tuan-tuan, andai kata dengan kita berbohong kita dapat untung 1000, contoh, mungkin penipuan ke, kita buat kezaliman ke, apa sahaja yang kita buat, kita dapatlah untung 1000 dengan cara jalan yang salah, jalan yang haram. Tuan-tuan, 1000 tu, nikmat 1000 tu tahan lama mana tuan-tuan? Nikmat 1000 tu boleh kita rasa nikmat lama mana? Sehari boleh habis, seminggu pun boleh habis. Namun dengan kerja buat tersebut tuan-tuan, mengambil dengan jalan yang haram, maka balasannya dalam api neraka adalah tidak berkesudahan. Sebab itu bila mana sebut tentang neraka, satu benda yang kita kena ingat, apa yang kita buat dekat dunia ini, adakah menempah jalan di syurga ataupun menuju jalan ke neraka. Dan ini sifat orang beriman. Dia tidak fikir hanya urusan dunia, tapi dia akan memikirkan kerja buat di akhirat nanti. Bahkan dalam surah Al-Imran yang kita bacakan ini tuan-tuan, pada ayat yang 183, yang mana disebutkan bagaimana sifat mereka yang tidak beriman kepada Rasul. Mereka kata kepada Nabi, nenek moyang kami pesan, kalau seseorang itu mengaku sebagai Rasul, jangan beriman kecuali dia bawa bukti, bawa mukjizat. Tuan-tuan, mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kekal sampai sekarang ini, yang lain dah tak ada dah tuan-tuan. Yang kekal sampai sekarang ini yang kita baca, Al-Quran adalah mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu sifat orang beriman, dia sangat dekat dengan Quran. Dan alhamdulillah saya puji pihak Majlis Bandaraya Johor Bahru atas tindakan yang sangat baik. Sekurang-kurangnya kita dekat dengan Quran, kita tidak jauh dengan Quran. Dan Al-Quran ini, ia bukanlah sekadar bacaan, bahkan ianya menjadi ikutan dalam kehidupan. Yang mana disebutkan satu riwayat, akan datang satu zaman manusia hanya menjaga huruf-huruf Quran, namun mengabaikan hukum-hukum Al-Quran. Manusia hanya membanggakan alunan-alunan Al-Quran, namun mereka membelakangkan hukum hakam yang terdapat dalam Quran. Jadi ini tuan-tuan, satu ibrah, satu pengajaran kepada kita untuk sama-sama kita jadikan Al-Quran bukan sekadar bacaan, bahkan kita mengambil ibrah untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan disebutkan juga tuan-tuan, bagaimana yang berlaku kepada Khalid bin Sa'id di saat dia nak mempertahankan keimanannya, kan dia menghafal Quran daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nak jaga keimanan. Maka Sayyidina Khalid dia berhijrah ke bumi Habsyah. Hijrah ke bumi Habsyah yang disebutkan dalam kitab subhanallah, dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum,
oleh Syekh Safiur Rahman Mubarak Furi, berlakunya hijrah ke bumi Habasyah pada tahun 5 kenabian pada bulan Rejab. Ni kita sekarang bulan Jamadil Akhir, kemudian masuk Rejab, Syaban, Ramadan. Hijrah ke bumi Habasyah berlaku pada bulan Rejab tahun 5 kenabian. Kenapa sahabat hijrah, tuan-tuan? Adalah untuk menjaga keimanan, untuk dipermudahkan dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tuan-tuan, ayat-ayat yang kita baca tadi, antara yang disebutkan tanda-tanda yang mereka minta kepada Nabi adalah melibatkan korban. Kata mereka, nenek moyang kami dulu, bila mana korban diterima, akan disambar dengan api. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syariat pada zaman Nabi, yakni zaman kita, adalah melakukan ibadat sembelihan korban. Dan korban ini ia bukanlah berlaku semata-mata bulan Zulhijjah itu sembelihan, tapi sebenarnya pengorbanan berlaku dalam kehidupan seharian kita. Apa yang kita korbankan, tuan-tuan, akan dinilai bila mana betul kerana Allah Subhanahu wa taala. Andai kata kita korbankan harta kita kerana Allah Subhanahu wa taala, ianya akan menjadi saham akhirat buat kita. Andai kata kita korbankan masa kita, kita datang kerja, kita tunaikan, kita capai KPI kita dan sebagainya, pengorbanan yang kita buat itu bila mana kerana Allah, ianya akan dapat saham yang baik. Dan pengorbanan yang terbaik adalah ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Cerita bab ikhlas ni, tuan-tuan, ia bukan benda senang. Ia mudah pada lisan, mudah untuk dituturkan, tapi pengaplikasiannya, pengamalannya, penghayatannya adalah berbalik pada diri kita. Bahkan disebutkan, tuan-tuan, Allah mengingatkan pada ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan mati. Itulah dunia, tuan-tuan, tidak ada yang kekal. Siapa boleh rasa ada benda yang kekal? Kenderaan yang kita miliki, satu masa dia akan rosak. Apapun kenderaan yang kita miliki, kereta second hand ke, kereta baru ke, satu masa dia akan rosak. Pakaian yang kita pakai, cantik macam mana pun, tuan-tuan, satu masa dia akan rosak. Tidak ada yang kekal atas muka bumi ini. Bahkan termasuklah kita semua akan mati. Tiap-tiap yang bernyawa akan mati. Sebab itu tak perlu takut mati. Yang kita perlu sedia untuk mati. Kalau orang takut, tuan-tuan, dia akan menjauhkan diri, usaha supaya tak mati. Dia kata buat macam ni supaya sentiasa sihat. Sihat tu bagus, tapi saya nak sebut, kita bukan untuk takut mati, tapi kita diajar untuk sedia untuk mati. Kerana orang bersedia untuk mati, dia akan menambahkan amalannya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sebut, tuan-tuan, kelak disempurnakan balasan pada hari kiamat. Tuan-tuan, balasan dekat dunia tak semuanya sama. Mungkin ada 2-3 benda kita tak dapat balasan atas apa kita buat. Kita rasa kita dah perform dah, kita dah usaha yang terbaik, tapi kita tidak mendapat sebarang ganjaran. Ada orang mungkin dia buat halai balai, boleh, dia buat biasa-biasa saja, tapi dia mendapat balasan yang cukup hebat. Tuan-tuan, itu balasan di dunia. Tetapi balasan di akhirat adalah seadil-adil balasan, dan Allah tidak menganiaya hamba-Nya. Dan bila sebut balasan di akhirat, tuan-tuan, Allah sebut siapa yang mendapat dijauhkan dari neraka dan dimasukkan dalam syurga, itulah orang yang berjaya. Siapa yang berjaya, tuan-tuan, kejayaan yang sebenar, bila mana dia diselamatkan daripada api neraka dan dia dimasukkan dalam syurga.
itulah kejayaan yang sebenar. Kadang kita banyak kejar kejayaan, tapi kita alpa, kita lalai daripada kejayaan sebenar, iaitu mendekatkan diri kepada Allah untuk masuk dalam syurga dan selamatkan kita daripada neraka. Bahkan Allah kata, tuan-tuan, wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang mana Allah kata kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah benda tipuan. Tuan-tuan, kerja buat kita di dunia, kalau kita alpa daripada tujuan sebenar, kita akan mudah tertipu. Apakah hakikat kehidupan sebenar? Kita akan kembali kepada Allah, orang yang jelas tujuan hidup dia, maka kerja buat dunia dia akan ke arah jalan ke akhirat. Tapi mereka yang tertipu dengan dunia, kerja buat dunia hanyalah pada benda yang akan mereka tinggalkan. Kita pagi tuan-tuan kena bangun awal, siap-siap anak nak ke sekolah, hantar anak ke sekolah, datang pula pejabat bekerja daripada pukul 8 sampai pukul 5, balik urus anak pula, masak dan sebagainya. Malam teman anak, subhanallah, iklan. Malam teman anak pula belajar dan sebagainya, tidur. Itulah kehidupan seharian kita, banyak kerja yang kita buat. Tapi tuan-tuan, andai kata ianya semata-mata untuk dunia, maka itulah kita tertipu dengan dunia. Tapi mereka yang kehidupan yang sama, tetapi jelas tujuan hidupnya kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kerja buat dunianya itu akan ke arah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu tuan-tuan, bila mana kita sebut tentang mati, saya masih ingat saya kuliah dekat Masjid Fatah, Masjid Abdul Fatah dekat Kampung Melayu 5 Kedai. Ada seorang haji tu sembang, haji ada kan, waktu sarapan tu dia kata, ustaz, ada saudara saya, dia kata baru meninggal dunia. Usia dia, seingat saya dia sebut tu 52 tahun. Dia baru sahaja buat rumah. Rumah tu 80% dah siap. Keluasan dia seingat saya lah 5,000 kaki persegi. Luah mana lah, saya bukan kontraktor, saya pun tak tahu, lebih kurang tu lah 5,000 kaki persegi. Buat rumah, dia kata rumah limas, apa buat, lebih kurang tu lah pakai kayu. 80% dah siap. Pada usia 52 tahun Allah ambil nyawa dia. Maka haji tu kata tak ada siapa nak duduk rumah tu. Orang tu dia kata tak apa, isteri dia ada. Isteri takkan nak duduk seorang-seorang rumah tu. Bebek duduk rumah asal. Saya bukan suruh jual rumah tuan-tuan, tidak. Tapi nak bagi tahu itulah hakikat kehidupan kita. Satu masa kita akan tinggalkan semua apa yang kita miliki. Yang kita bawa hanyalah amalan kita untuk bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu apa yang kita buat dekat dunia, kita kena fikir, adakah bagi manfaat bila mana kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan penutup dia tuan-tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Allah akan menjadikan ujian, percubaan pada harta benda dan dirimu. Tuan-tuan, duit, harta, ia adalah ujian dalam kehidupan kita. Sebab itu pada muka surat sebelum surah Al-Imran pada ayat 180, Allah mengingatkan tentang sikap bakhil, sikap kedekut. Tuan-tuan, kita ini lahir atas muka bumi tanpa ada apa-apa. Tak ada siapa lahir-lahir tu ada duit. Lahir-lahir keluar sekali duit. Tak ada tuan-tuan. Semua kita lahir dalam keadaan tidak ada apa-apa. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat sikit demi sikit. Satu harta dan satu Allah tambah nikmat kepada kita. Dan inilah ujian buat harta.
Kadang-kadang kita makan dekat kedai makan, kita boleh belanja 5 meja. Nak makan apa? Saya belanja. Kita boleh belanja. Anak beranak nak makan, order je, kita boleh bayar. Tapi datang seorang minta sedekah, kita akan berkira-kira. Kita kata kerja minta sedekah je, kadang dia jual tisu. Itu pun kita berkira-kira. Sedangkan tuan-tuan boleh jadi dengan apa yang kita buat yang sedikit itu, ianya memberi keberkatan dalam rezeki kita. Kadang kita nak tunaikan kemahuan kita, kita boleh buat apa sahaja. Tapi bila mana melibatkan orang lain, anak isteri kita, kadang-kadang kita berkira-kira. Sedangkan tuan-tuan ingatlah bahawa harta benda ini ianya adalah ujian. Duit kita bukan milik kita. Andai kata kita meninggal dunia, akhirnya menjadi hak ahli waris. Bagaimana jadi milik kita? Bila mana kita belanjakan pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu cara kita nak bergantung kepada Allah, kita yakin rezeki datang daripada Allah, jangan kedekut untuk kita sedekah. Dan sebelum sedekah, tunaikan yang wajib, iaitu antaranya nafkah anak isteri, kemudian hutang yang kita kena bayar, dan zakat yang kita kena bayar. Ini benda-benda wajib yang melibatkan harta kita. Kemudian diikuti dengan benda-benda sunat. Bantulah orang susah, anak yatim dan sebagainya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang belanjakan harta untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam. Saya kira cukup untuk pagi ini. Saya minta maaf banyak-banyak atas salah silap dan sebagainya. Andai kata ada kesalahan, mohon tegur saya pun segan. Ada Ustaz Aiman. Ustaz Aiman ni kira pangkat guru saya. Jadi saya minta maaf banyak-banyak atas salah silap. Ma asabaka min hasanah fa min Allah, wa ma asabaka min sayyi'at fa min nafsi, wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, ada satu makluman. Bersama-sama kita membaca doa untuk kesembuhan dan kesihatan kepada anggota MBJB yang diuji dengan sakit. Pertama, Encik Ahmad Syukur, anggota bahagian mekanikal dan elektrikal. Yang kedua, Puan Hasnah Ishak, anggota Jabatan Kewangan. Dan yang ketiga, Puan Siti Hanisah binti Abdul Jamil, anggota unit perhubungan awam, dan semua anggota yang lain yang tidak disebut namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shfi mardana wa sahih ajsadana. Allahumma shfi mardana wa sahih ajsadana. Allahumma anzil rahmatan min indik wa shifaan min shifaik ala hadzal waja' ala hadzal waja' ala hadzal waja' fayabru bi idznillah. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. As'alullahal 'azim rabbal 'arsyil 'azim an yashfiyak. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. صلى الله على محمد
صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله